Okay. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sihat belaka? Okey, ada baca dalam Telegram kita? Okey, jadi kalau dah baca dalam Telegram kita antara intipati untuk pagi ini, okey, saya harap semua buka awak punya kamera lah, perkara yang paling penting sebab kita tak nak nanti tak nampak muka awak, so saya tak dapat tahu siapa yang masuk tapi tak berada bersama dengan kita. Okey. Alright, so kita sama-sama lah untuk buat pada pagi ini, iaitu subjek yang sama juga. Okey. Sains tahun 6 untuk objektif pembelajaran pada pagi ini. Okey, kita akan memfokuskan cara bagaimana kita menjawab soalan soalan kertas 2 khususnya. Okey, untuk kertas 1 kita akan pergi dengan bersoal jawab nanti. Okey. Jadi saya harap awak semua dah bersedia untuk bersama-sama dengan saya mengikuti kelas sains. Okey, semua sihat ya? Sihat. Alhamdulillah, Sufia dah sihat. Okey. Right. Okey, baik, sebelum kita mula sama-samalah baca doa sikit, boleh? Baca doa sebelum belajar. Okey, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ghadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita doa juga untuk kedua ibu bapa kita. Allahumma fi li zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma fi li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma fi li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Okey, amin. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita nak mula pada hari ini. So, saya dah beri sikit gambaran dan saya telah pun menyediakan maksud dia flip classroom iaitu lembaran kerja yang saya sediakan pagi tadi lah untuk awak bersama-sama. Okey, sekiranya tidak dapat menggunakannya sebab tak ada peralatan untuk cetak, okey, iaitu mesin printer, kalau tak ada tak apa. Kalau ada, alhamdulillah, untuk bersama-sama kita kupas. Tapi kalau tak ada, saya tidak memaksa. Saya akan berkongsikan paparan ini untuk awak lihat. Okey, jadi boleh lihat sama-sama kita menjawab. InsyaAllah kita dapatlah menjawabnya. Jadi apa yang penting untuk pagi ni, kita nak responsif awak. Okey, responsif untuk awak menjawab. Awak beri respon dengan baiklah. Bila respon awak dengan baik, maka kita tahulah bahawa awak telah pun bersedia. Okey, jadi respon dia dengan menggunakan soalan kuis yang pertama. Okey, dan untuk pengetahuan awak, setiap respon yang awak berikan itu akan memberikan pentaksiran berasaskan bilik darjah. So ruang lingkup yang ada dalam ni, kita dalam suasana ni dikira sebagai ruang bilik darjah kita secara maya. Okey, jadi awak kena bagilah. Alright, so kita pergi kepada soalan pencetus idea, pembakar minda. Okey, nak buka minda awak pada pagi ni, bersedia atau tidak? Siapa tahu itu pusat rehabilitasi? Siapa yang jawab, saya akan pilih dia lah untuk dapatkan markah pentaksiran berasaskan bilik darjah ni. Rehabilitasi, tajuk lebih kurang pemeliharaan dan pemuliharaan dalam kutiak tahun 6. Cerita dia tentang rehabilitasi. Okey, kita dah pergi sebelum ni. Siapa tahu tentang rehabilitasi? Boleh semak-semak, boleh tengok-tengok. Okey, apa itu rehabilitasi? Cari-cari gali dalam buku teks. Tak ada di luar konteks pun. Memang dalam konteks kita. Kita nak fokus pada apa yang telah kita pelajari. Ada yang boleh jawab? Remy ada? Nurina ada? Sufia mencari lagi. Iman. Okey, the rest. Siapa ada lagi tu? Sufi bagaimana? Okey, siapa ada terus dia jawab. Okey, Nurina. Okey, dipersilakan Nurina. Pusat pemeliharaan dan pemeliharaan untuk haiwan-haiwan yang terancam. Alhamdulillah. Maksud dia adalah keberkesanan yang kita pelajari, yang awak cari gali. Nampak tak berkesan awak cari tu? Okey. Dia memberi maksud kepada pusat pemeliharaan di mana haiwan-haiwan ini dikumpulkan di dalam satu tempat. Contoh yang saya boleh beri tahu awak kat sini, contohnya Taman Negara Pahang mereka ada seladang, mereka ada gajah yang dikumpulkan di situ, dijadikan satu pusat rehabilitasi, malah dibukakan kepada untuk awam melihatnya. Okey, kita dah susah nak tengok seladang. Okey, seladang, jadi kita perlulah untuk pergi ke sana lihat nanti. Tapi boleh tengok dah sekarang dalam YouTube, boleh tengok juga dalam mana-mana Google Google lah, boleh tengok apakah ciri-ciri seladang tu manalah tahu, teringin nak bela nanti. Okey, baik, soalan berikutnya.
Soalan berikutnya, apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Okey, Nurina lagi. Okey, apa Nurina? Sufia. Okey, kejap Nurina. Kita bagi kepada Sufia dulu. Lepas Sufia kita tengok rakan kita yang lain. Okey, Sufia silakan. Hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, baik. Soalan bagus dijawab oleh Sufia. Soalan berikutnya kepada rakan kita. Rakan kita, anak Cikgu Zulaika tu. Siapa? Lupa pula nama. Okey, tak apa. Alright. Apakah, okey, adik jawab okey, hidupan seni ni tidak dapat lihat dengan mata kasar. Jadi guna apa nak lihat dia? Tak sebut nama Yasmin, tengok Yasmin pula nanti kan. Sofia. Apa kita nak lihat guna apa? Zaidi 3677. Zaidi. Okey, bagus. Okey, nampak tu dia punya keinginan untuk jawab tu, teleskop, mikroskop. Baik, jawapan dia bagus, mikroskop. Apa pula teleskop Teleskop nak tengok apa? Tengok cerita Pirate of Caribbean. Tengok dia punya kapten, tengok pemandangan yang jauh lah guna teleskop. Itu guna teleskop. Okey, so dia ada, itulah awak belajar masa awak darjah 4 tu. Had keupayaan manusia. Okey, had penglihatan kita lah, kita gunakan satu. Macam saya ada had, saya gunakan cermin mata ni. Okey, jauh tak nampak, dekat nampak. So itu yang awak gunakan. Baik, soalan berikutnya. Okey, apa tu tuberculosis? Tahu tak tuberculosis tu apa? Siapa yang tahu tuberculosis? Nama ringkas ni TB. Okey. Silakan. Batuk kering. Okey, batuk kering. Bagus, batuk kering. Alright. Bagus. Alhamdulillah, nampaknya respon yang baik. Okey, dia adalah sejenis penyakit penyakit tuberculosis ni, penyakit batuk kering. Okey, bila orang dah kena batuk kering ni, dia boleh menyebabkan sebaran kepada orang lain sekitar dia lah, dalam jarak 1 meter pun boleh, 2 meter, macam keadaan COVID-19 lah lebih kurang dia menjangkit melalui sporadik, melalui orang kata saliva ataupun water vapor, wap air yang keluar daripada pernafasan kita. So orang yang dekat dengan kita akan mudah dijangkiti. Okey, caranya ialah apabila kita dah kena COVID-19 ataupun juga tuberculosis ni, kita buat apa? Kita akan kuarantinkan dia. Bila kuarantin, kita akan selamat sikit kan daripada terkena. Kita akan letakkan sebahagian orang yang kena jangkitan ni, macam mana kita buka pusat orang yang kena COVID-19 ni kan dalam satu pusat, kerana kita tidak mahu menjangkiti orang lain. Itu antara connection dengan kehidupan sekarang ini. Kita faham bahawa keadaan COVID-19 ni sangat, orang kata kita tak tahu, kita tak nampak dia. Kalau kita nampak senang lah, sebab kita menggunakan mata kasar kita tak nampak. Jadi takkan kita nak bawa pakai mikroskop all the time kan, nak tengok ada all the time pun tak dapat lihat virus tu. Virus hanya boleh lihat dengan mikroskop apa? Siapa tahu mikroskop apa yang digunakan? Guna mikroskop apa nak lihat virus yang sangat seni, yang tidak boleh dilihat dengan mikroskop dalam makmal ataupun klinik biasa. Dia kena lihat dengan satu nama mikroskop. Mikroskop apa tu kita panggil? Siapa tahu? Alright, siapa tahu? Cari gali, kita dah pernah pergi tengok nota balik mikroorganisma. Siapa tahu mikroskop apa nama dia? Besar dia daripada mikroskop biasa, tapi dia sangat besar. So dia besar. Okey, apa? Right, cari. Okey. Jumpa tak? Tak jumpa. Tak boleh lihat dengan mikroskop dalam makmal. Kita lihat dalam mikroskop apa? Yang lain saya tak nampak muka ni. Mana pergi muka yang lain ni? Kejap. Nak lihat muka yang lain, tak buka gambar video. Fakih ada. Fakih mikroskop apa? Remy guna mikroskop apa? Fatimah guna mikroskop apa? Tak dengarnya. Mana ni cari gali bagusnya. Zaim, apa yang kau pandang-pandang Zaim? Berikan jawapan anda Zaim. Okey, Naim. Kamu Naim. Mana Farhana, Zahira, Cendawasih, Sufi Hazim tak buka kamera ni. Macam mana saya nak tengok awak? Tak awak kat luar ni. Kat luar rumah lah kan. Duduk bawah pokok, hujan bagi tadi. Okey, mana? Oh, baru nampak muka yang buka. Okey. Alright. Nama dia ialah mikroskop elektron. Okey, mikroskop elektron. Ingat kembali tak mikroskop elektron? Mikroskop elektron ini digunakan untuk melihat
virus ataupun objek yang sangat seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar maupun mikroskop yang digunakan di dalam makmal. Okey? Alright. Dapat? Dapat ke tidak penjelasan saya? Jelas ke tidak? Alhamdulillah kalau ingat itu. Baik. Kita nak pergi jauh sikit kepada tahun 4. Okey? Siapa ingat lagi tahun 4? Planet apa yang paling panas? Panas. Planet yang paling panas. Zuhrah. Okey, Zuhrah katanya. Okey, planet Zuhrah. Ultraman, Zarah, Bumi. Bagus, Zuhrah. Alright, siapa yang jawab tadi? Planet yang kedua bukan Utari. Tetapi Naim. Alright, so Alhamdulillah ia adalah planet yang paling panas. Kenapa planet Zuhrah dikatakan sebagai planet yang paling panas? Kenapa tidak Utari? Padahal Utari dekat dengan matahari. Nurina. Ada lagi? Kalau Zuhrah habis. Boleh ulang tak Nurina? Tak berapa jelas suara tadi. Membebaskan haba manakala Zuhrah menyerap habis. Okey, bagus. Tepat sekali. Okey. Zuhrah ni dia menyerap haba. Dia mengandungi gas karbon dioksida yang tinggi. Maka pembebasan haba untuk keluar daripada planet itu tidak berlaku dengan baik. Malah ia menyebabkan perangkap haba lah dalam sebuah planet Zuhrah tu. Jadi dia lebih panas. Kenapa tidak Utari? Utari lebih bagus dari segi pembebasan haba. Walaupun dia kena dekat dengan matahari tapi dia bebaskan dengan baik. Okey, planet yang paling sejuk, planet apa ya? Siapa dapat? Planet apa yang paling sejuk? Yo, mana? Neptune. Siapa jawab tu Neptune? Naim. Okey, Neptune. Okey, Neptune adalah planet yang paling sejuk. Kenapa Naim? Rasional. Sebab dia duduk jauh dari matahari. Okey, bagus. Okey. Perbezaan kedudukan planet-planet dari sistem solar kita iaitu sistem utama matahari dibezakan dengan jarak-jarak. Kenapa planet-planet ini tidak berlanggaran di antara satu sama lain? Kenapa kedudukan dia statik? Kerana apa? Ya, Nurina. Memutar mengikut orbitnya sendiri. Alhamdulillah ada orbit. Okey, bagus. Dia ada landasan ataupun orbitnya sendiri. Okey, jadi dia bergerak mengikut landasan dia. Macam kereta api lah ada landasan dia. Okey, baik. Itu soalan yang bawa masuk lah untuk tajuk tentang planet ni tahun 4. Okey, harap-harap okey. Baik, burus ada berapa jenis? Okey, Naim, Azaim cuba. Ada berapa? 4. Okey, bagus. Ada 4 jenis iaitu burus pari, burus pari, burus lagi biduk, pari, biduk, burus cantik, burus biduk dengan burus lagi. Yes, very good. Okey, bagus. Iaitu Scorpio yang terakhir. Aku lupalah sikit kan. Banyak nama dia lain-lain. Tapi okey lah, Alhamdulillah 4 saja yang kita perlu belajar. Nak dibandingkan dengan murid tahun 5 sekarang ni. Murid tahun 5 dah belajar tajuk burus juga. Okey, mereka belajar serentak dengan mesin kompleks. Sebut pasal mesin kompleks. Apa maksud mesin kompleks? Jangan sebut tu, dia keluar lagi soalan kuis. Siapa tahu mesin kompleks? Okey, Sufia. Very good Sufia, go. Alat yang terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Okey, very good. Alhamdulillah. Nampak gaya tu, alat yang terdiri daripada gabungan beberapa. Mesin ringkas digabungkan sekali menjadi satu mesin kompleks. Okey, tu yang dikatakan sebagai mesin kompleks. Okey, Alhamdulillah. So, sedikit sebanyak kita telah pun pergi kepada pemanas nak bagi jentera kita bergerak pada pagi ni. Awak pun berusaha untuk menjawab, tak ada masalah. So, saya akan pergi kepada apa agenda kita pada pagi ini, iaitu kita akan mengupas soalan tentang mikroorganisma. Okey, soalan mikroorganisma ini yang saya akan kongsikan bersama awak ialah soalan berkisar tentang kertas 2. Okey, saya nak bawa awak tengoklah tengok tentang kertas 2 ini, iaitu soalan mikroorganisma yang biasa ditanya. Okey, kita nak fokus kepada apa yang biasa, apa yang luar biasa.
Kita faham bahawa mikroorganisma ni ada beberapa jenis, iaitu kita panggil dia Fuyo. Fuyo, papa aku beli Viva. Okey, dia ada fungi, protozoa, algae, okey, bakteria dan juga virus. Okey, saya harap awak ingat lagi ada beberapa jenis mikroorganisma di dalam kehidupan keseharian kita yang perlu kita pelajari dalam konteks pembelajaran tajuk sains. Okey, kita tengok soalan yang pertama, iaitu Rajah 1 menunjukkan penyiasatan dijalankan oleh untuk mengkaji kesan asid ke atas makanan. Kesan asid. Asid ni dia bertindak balas, dia bersifat menghakis. Okey, menghakis dan dia juga bersifat membunuh. Okey, membunuh sesuatu. Saya tak nak sebut dia membunuh apa. Okey, so sekejap lagi kita akan pergi. Kita tengok pada gambar rajah J dan juga K pada gambar rajah yang saya paparkan ini. Nampak tak? Okey, nampak tak anak-anak sekalian? Nampak. Alhamdulillah, nampak Kalau tak besarkan, kalau nak besarkan lagi takut tak nampak pula yang lain kan. Okey, tak apa. Yang tak nampak tu kena renung-renung lah sikit. Okey, kita tengok dalam balang ini dia ada sepotong mangga yang direndam di dalam cuka. Okey, di dalam cuka dia kata. Alright, di dalam cuka. Jadi kita tengok pula K merujuk kepada sepotong mangga yang dibiarkan di atas meja. So dia ada cuka. Cuka ialah larutan yang berasid. Kalau kita belajar asid alkali, kita tahu dia berasid, cuka. Okey, kita gunakan dalam masakan, kita gunakan dalam pemakanan kita. Okey, tak seharian tetapi adalah sesekali. Okay? Ada orang tak makan cuka sebab apa? Dia mengalami masalah gastrosis ataupun gastrik yang boleh menghakis dinding perut. Dah bagi sikit informasi kepada awak untuk mempelajari tentang sains ini. Kita kena faham bahawa kesan kepada kehidupan kita juga ia merujuk kepada kehidupan seharian kita lah. Okey. Alright, kita lihat pula jadual 1+1 menunjukkan pemerhatian selepas seminggu. Okey, mangga J masih segar. Kita lihat kenapa J segar? Mangga K menjadi lembik, terdapat tumpuk hitam di permukaannya. Okey, ada dua perbezaan yang diberikan kepada kita terus kepada jawapan untuk kita melihat. Okey. So ini senang sebab seperti yang saya ingatkan kepada awak semua, dalam kita menjawab soalan ketah dua ni, soalan yang akan membantu kita ialah gambar rajah. Soalan kedua yang akan membantu kita ialah dia letakkan jadual, dia letakkan carta palang. Malah dia memberikan kita satu perbezaan untuk dilihat. Itu ketah dua yang akan membantu kita. Kalaulah soalan itu tidak ada gambar rajah, maka susah sikitlah kita nak jawab. Okey, kita tengok soalan yang A. Soalan A terus dia minta kita berikan inference. So bila nyatakan inference terhadap apa yang kita lihat, pemerhatian kita, dia kata. So kita kena bagi apakah sebab yang kita lihat. Kenapa J masih segar, kenapa mangga K tidak segar lagi, menjadi lembik ataupun terdapat tumpuk hitam. Okey, mangga J, kita kena bagi sebab dia. Okey, sebab yang boleh kita gunakan dalam untuk kita menjawab ini ialah mangga J, okey, telah mengalami satu proses di mana mikroorganisma tidak dapat bertumbuh pada mangga J. Okey, itu yang kita berikan. Kita tahu bahawa cuka itu membantu menghalang bakteria, mikroorganisma untuk membiak kepadanya. Jadi kita pun letaklah jawapan mikroorganisma tidak dapat bertumbuh pada mangga itu. Saya nak tulis pun. Okey. Organisma, maaf tulisan tidak cantik. Okey, tidak dapat tumbuh. Okey, tidak dapat tumbuh pada mangga itu. Okey, itu adalah sedikit dah ataupun bertumbuh tidak dapat bertumbuh pada mangga itu. Okey, kenapa mangga K menjadi lembik? Kenapa mangga K telah pun mengalami keadaan di mana dia lembik? Ini yang akan kita kupaskan. Kenapa dia jadi lembik pula? Okey, kerana mikroorganisma telah bertumbuh pada mangga itu. Kita pun tulis mikroorganisma telah tumbuh pada mangga itu. Maaf ya, tulisan saya tidak berapa cantik sebab nak kena condongkan dia pula. Okey, baik. Okey, jom kita lihat pula terus dia bagi soalan yang agak sukar kepada kita, iaitu soalan menjurus kepada kesimpulan. Tetapi kalau kita lihat
kesimpulan dalam konteks ini, okey, kesimpulan dalam konteks ini lebih menjurus kepada soalan kebat. Okey, bila dia kata kebat, memang kena berfikir di luar jawapan yang kita boleh seperti mana yang saya ingatkan sebelum ini, kita gunakan kesimpulan tunggal, kita gunakan jika maka, apabila maka, okey, ataupun kita guna semakin pun boleh untuk soalan kesimpulan. Okey, jadi apakah jawapan yang paling sesuai untuk B ini? Okey, so kita kena ambil perkataan berasid. Benda yang melibatkan berasid, dia akan menghalang pertumbuhan mikroorganisma ini. Okey, jadi kita fokus kepada apa yang boleh menyebabkan ia tidak boleh bertumbuh. Jadi jawapan yang boleh kita guna kat sini ialah mikroorganisma tidak dapat bertumbuh dalam medium yang berasid. Okey, kita fokus. Okey. Semua tidak, kita bagi sebab dia tidak dapat bertumbuh dalam medium. Cikgu, medium tu apa? Iaitu medium Medium ni kita guna medium tu adalah cuka tu lah tadi bermaksud cuka. Cuka tu dia berasid, bersifat asid. Kita belajar asid alkali, kita sebut apakah contoh bahan yang berasid. Antaranya kita akan sebut cuka lah. Selain kita kata jus limau, okey, benda-benda yang masam tu kan, kita kata ini juga melibatkan cuka. Bila medium yang berasid, dia menghalanglah pertumbuhan mikroorganisma. Okey, adakah anda dapat semua? Boleh? Dapat tak? Dapat. Okey, bagus kalau dapat. Alright, jom kita pergi soalan berikutnya. Sekejap, saya ambil. Okey, jom kita lihat soalan gambar rajah yang berikutnya. Okey, gambar rajah ini menunjukkan bahawa jadual 1/2 menunjukkan beberapa aktiviti untuk bagi mengkaji pertumbuhan mikroorganisma. Tandakan right. Soalan mudah, bagi 3 markah kepada kita. Okey, dia bagi 3 markah kepada kita. So senanglah untuk kita menjawab. Okey, 3 markah. So ikan tandakan right pada petak yang betul. Pertumbuhan mikroorganisma pada kotak atas, aktiviti yang dijalankan. Ikan diletakkan di dalam peti sejuk beku. Okey, pertumbuhan mikroorganisma berlaku atau tidak? Berlaku tak pertumbuhan mikroorganisma anak-anak? Siapa tahu? Berlaku ke tak? Tidak. Okey, jawapan dia tidak. Alhamdulillah. Sebab apa tidak? Sebab telah dibekukan. Dia dalam proses pengawetan makanan, kita nak halang daripada bakteria itu membiak, maka kita letakkan dalam peti sejuk. Okey. Roti dibungkus dengan plastik. Berlaku atau tidak? Ya. Ya, tetap berlaku. Kita beli roti dekat kedai, roti gardenia, dia berlaku. Awak biarkan roti yang awak beli tu dalam beberapa hari, sebab dia ada tarik luput dia, dia akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma pada roti itu. Bukanlah tidak, dia akan berlaku kecuali apa? Kecuali awak ambil roti tu awak letak dalam peti sejuk. Memang dia tak akan berlaku pertumbuhan mikroorganisma walaupun telah melepasi tarikh luput dia. Dia lebih melambatkanlah proses tu. Cili dikeringkan di bawah matahari. Okey, pertumbuhan mikroorganisma berlaku atau tidak? Siapa tahu? Cili kering. Mak kita beli, ayah kita beli. Okey. Cili kering ni dibiarkan di bawah matahari daripada India, daripada China, dieksport ke Malaysia. Jauh sampai dia masih lagi bertahan. Okey, jawapan ni ialah selepas dia dikeringkan, air dah tidak ada pada tidak ada pada cili itu lagi. Jadi dia akan menghalanglah pertumbuhan mikroorganisma, kecuali cili itu masih lagi lembap dan basah, maka dia akan menjadi buruk. Okey, kita pun tengoklah fizikal pada buah-buahan, pada sayur-sayuran ataupun pada makanan yang telah mikroorganisma telah membiak. Okey, itu antara contoh dia. Jadi
soalan yang telah kita perolehi kat sini, kita pun telah jawab soalan C. Okey, ini antara jawapan dia. Kenapa kita letak dia? Kenapa? Sebelum kita jawab, kita perlulah memikirkan. Okey, kita fikirkan apa yang sebelum ini. Kenapa cili kering dijual walaupun dia kering dengan baik? Okey, itu sebabnya tidak ada pertumbuhan mikroorganisma pada cili kering itu. Okey, jom kita lihat soalan nombor 2. Darjah 2 menunjukkan perebutan gigi seorang kanak-kanak. Okey, ramai kanak-kanak kita. Kalau awak dulu saya tengok darjah 1, darjah 2 ada yang hilang gigi, ada yang gigi dah rosak. Okey, mungkin cara pemakanan dan juga cara penjagaan gigi kita lah. Okey, samalah saya pun masa sekolah rendah. Okey, jadi macam tu, suka makan gula-gula. Lepas tu gosok giginya sehari patutnya 3 kali. Paling minima. Okey, tapi saya gosok 1 kali. So dia ada masalah. So gigi kita ni dia mencorakkan lah. Okey, pertumbuhan dia melambat ataupun mencepatkan. Bila reput, ini masalah dia. Dia kata apa soalan A ni? Okey, perebutan gigi adalah disebabkan oleh sejenis mikroorganisma. Bulatkan mikroorganisma tersebut. Mikroorganisma apa anak-anak? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Mikroorganisma yang menyebabkan perebutan gigi. Mikroorganisma apa? Siapa tahu? Tengok muka ni sama, semua berpandangan di antara satu sama lain ni. Mikroorganisma. Siapa jawab tu? Alhamdulillah, ni tengok iklan Colgate ni nakma. Dia tengok iklan Colgate dia dapat tahulah. Bakteria lah yang menyebabkan perebutan gigi. Tengok iklan ubat gigi Colgate. Dia kata gigi kita rosak disebabkan oleh bakteria yang telah merosakkan enamel gigi. Bukan main lagi, itu saya cipta sendiri iklan saya. Okey, tapi ada lebih kurang macam itulah perebutan gigi berlaku apabila mikroorganisma iaitu bakteria telah merebak. Okey, kita tengok, terangkan mengapa perebutan gigi ini berlaku. Kenapa boleh berlaku pula dah? Kenapa dia boleh berlaku? Okey, siapa boleh jawab? Siapa nak tolong rakan-rakan kita menjawab? Tidak menjaga gigi dengan betul lagi. Siapa lagi boleh jawab? Bagus lah tu, tidak menjaga gigi. Ni kita tak nak cerita macam orang lain jawab, kita jawab dalam sains. Dalam sains, apa yang menyebabkan gigi kita tu mereput? Tindak balas apa? Ada dalam buku teks, tapi tak apalah, saya kongsi kat sini. Bakteria bertindak dengan gula yang terdapat dalam makanan yang terselit di celah gigi. Lalu menghasilkan asid. Nampak makanan yang lekat celah gigi, lekat dalam lubang gigi, dia ditinggalkan semalaman, katakan waktu malam, bakteria ini bekerjalah menghasilkan asid. Bila asid yang terhasil melarutkan enamel gigi dan mengakibatkan pembentukan kaviti pada gigi. Awak tengok cerita dia panjang lebar. Dia bermula dengan gula je. Gula yang bakteria bertindak balas. Bakteria sama dengan gula. Sebab apa? Gula ni makanan kepada bakteria. Gula ni dapat daripada mana? Gula ni daripada makanan lah. Makanan, kita ambil makanan terselit. Okey, saya buat sikit dia punya laluan, carta dia. Okey, makanan yang terselit celah gigi lalu menghasilkan asid. Dia hasilkan asid. Hasil asid. Okey, sebab makanan dia akan menyebabkan penghasilan asid. Lepas dia hasil asid, dia pergi kepada dia dah habis asid, dia akan terhasil melarut. Asid ini akan bertindak untuk melarutkan. Dia melarutkan. Melarutkan enamel. Ni enamel. Enamel ni duduk kat bahagian mana? Bahagian luar lah, bahagian permukaan luar gigi. Yang warna putih tu yang selalu kita gosok tu kan. Jadi dia mengakibat pembentukan, bila enamel kena, enamel dah kena ni, so dia ada cavity. Cavity ni maksud dia apa? Cavity ni adalah satu benda yang orang kata tahi gigi lah, tahi gigi yang keras tu. Tahi gigi yang keras. Alamak, sebut pas tahi gigi pula kan. Pengotor betul lah pula. Tak apa. Untuk belajar tak ada masalah. So dia ada tahi gigi yang dah jadi keras. Dia di antara gusi dan enamel. Dia ada di situ. Sebab tu kita akan pergi ke klinik gigi. Kita akan bersihkan. Bila bersihkan tu, ya Allah, keluar berdarah-darah. Bila jadi cavity ni lah, dia akan menyebabkan gigi kita mereput. Awak tengok perjalanan dia. Perjalanan yang pertama, perjalanan yang kedua, perjalanan yang ketiga,
perjalanan yang keempat. Ini laluan di mana gigi kita terhasil. Jadi bakteria bertindak balas dengan gula, iaitu apabila makanan yang terselit di celah gigi, okey, menghasilkan asid. Bila dibiarkan kan, lepas itu asid ini akan melarutkan dengan mudah lah. Dia akan melarutkan dan dia akan mencederakan enamel kita. Dia akan cederakan enamel dan pada masa yang sama dia akan menghasilkan cavity, karang gigi lah. Karang-karang gigi tu lah nampak macam lain sikit daripada warna enamel. Okay, so daripada situ dia akan menyebab perebutan gigi. Tak kisahlah, kadang-kadang dia berada di antara gusi dan gigi, kadang-kadang dia berada di atas permukaan gigi kita itu. Okay, jelas anak-anak sekalian? Jelas. Okay, saya tak tulisnya sebab dia panjang sikit. Kalau nak nanti saya akan kongsikan jawapan dia. Okay, okay. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Soalan yang berikutnya. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Kita pergi sikit lagi. Okey, ni panjang sikit cerita dia. Alright, jom kita tengok. Amin menggosok gigi 2 kali sehari. Okey, namun Amin masih mengalami masalah perebutan gigi. Okey, dia dah 2 kali gosok gigi, masih lagi berlaku perebutan. Tuliskan 2 cara yang Amin harus lakukan untuk mengatasi masalah ini. Apakah cara yang paling berkesan untuk dia mengelakkan daripada terus giginya menjadi reput? Okey, ini yang saya tak buat dulu. Alhamdulillah, selepas disarankan oleh doktor. Okay, sebab gigi kita ni bila gigi kekal, dia akan kekal lah. Kalau kita tak jaga, maka dia akan rosak. Malah gusi kita pun ada masalah nanti. Okey, kita gunakan apa? Pernah dengar tak? Gunakan, okey, guna floss. Floss gigi. Okey, kita gunakan floss. Okey, kita guna floss gigi untuk mengeluarkan sisa makanan di celah gigi. Floss gigi, floss gigi. Untuk mengeluarkan sisa makanan. Okey, keluarkan sisa makanan. So senanglah kita nak membuang sisa-sisa makanan. Kalau tak boleh, gunakanlah apa orang panggil stick tu, stick yang kita congkir-congkir gigi tu. Tapi susah kalau floss ni memang terbaik. Di antara gigi tu memang dicuci. Okey, saya menggunakannya. Okey, sebelum nak tidur malam tu gosok gigi, buat yang tu. Jadi dia baguslah, dia membantu mengelakkan gigi kita daripada rosak. Okey, gusi kita pun tak cedera. Ataupun berikutnya kita buat apa? Pernah tengok tak iklan Listerine? Kita guna Listerine lah, iaitu kita panggil dia dalam erti kata yang lebih mudah, kita panggil dia iaitu kumur mulut dengan cecair pencuci. Bukan pencuci baju kumur kumur mulut dengan pencuci gigi lah, bukan gigi ni pula kain. Okey, setiap selepas makan, ada baiknya setiap selepas makan ataupun selalu orang buat lepas gosok gigi lah, nak bagi ketahanan lebih lama. Okey, baik, kita tengok soalan yang ketiga. Maklumat di bawah adalah tentang penyakit batuk kering, tuberculosis tadi kita tanya. Okey, penyakit batuk yang merupakan sejenis penyakit yang boleh berjangkit. Simptom penyakit ini ialah batuk dengan kahak berdarah, demam dan kehilangan berat badan. Okey, namakan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit batuk kering. Siapa tahu mikroorganisma apa yang menyebabkan penyakit batuk kering? Okey. Mikroorganisma jenis apa? Adakah protozoa, adakah alga, adakah lain? Siapa tahu? Senyap je ni, tahu ke tak? Masih ingat? Siapa tahu? Okey, jawapan ni ialah kita cepat, bakteria. Okey, bakteria lah mikroorganisma. Okey, bakteria jenis yang akan menyerang paru-paru. Okey, terangkan bagaimana penyakit batuk kering boleh merebak. Okey, cara batuk kering boleh merebak secara tak langsung tadi, saya pun berikan jawapan kepada awak. Okey, apabila orang yang terkena jangkitan bersin atau batuk, titisan kecil cecair yang mengandungi mikroorganisma dibebaskan ke udara. Cara bagaimana awak nak olahkan ayat, tak ada masalah. Boleh olah bagaimanapun. Okey, awak boleh olah. Tak kisahlah awak nak olah cara ayat awak tahu, tapi maksud dia menjurus kepada jangkitan melalui titisan air ataupun wap air itulah yang tersebar pada orang lain. Orang yang telah dijangkiti, dia menyebarkan kepada orang lain melalui bersin, bernafas, macam itulah awak tulis nanti. Okey, baik, kita tengok soalan C.
Soalan kebat, Ating terkena jangkitan penyakit batuk kering daripada jirannya. Nyatakan 2 tindakan yang harus Ating lakukan untuk mencegah jangkitan penyakit itu. Ating kena buat apa ni? Nak elakkan jangkitan itu berlaku. Okey? Jadi Ating akan perlu menutup mulut apabila bersin ataupun batuk. Okey, Ating perlu tidur dalam bilik yang berasingan. 2 lah jawapan. Menutup ataupun awak kata boleh menutup menggunakan mask. Dia pakailah macam sekarang ni kita nak keluar je kita pakai kan mask. Malah kena sekarang ni double mask untuk awak keluar. Okey, untuk mengurangkan jangkitan. Okey, itu antara jawapan yang boleh kita guna. Kita kena mention lah Ating menutup mulut apabila bersin atau batuk. Dia tutup mulut dia. Yang kedua, Ating kena buat apa? Ating kena asingkanlah bilik dia Perlu tidur di bilik yang berasingan. Macam kalau kita kena jangkitan COVID-19 pun sama. Kalau kita buat kuarantin di rumah, orang yang negatif apabila di swab kita asingkan bilik yang lain. Okey? Tak ada masalah. Kita boleh tinggal lagi dalam satu rumah. Cuma kita kena asingkanlah yang jangkit dengan yang tidak berjangkit. Okey? Itu antara kaedah yang kita lakukan untuk COVID-19. Sama juga penyakit yang bawaan angin ni, udara ni. Okey? Baik, soalan D. Kita lihat soalan D. Ramalkan apa yang akan berlaku jika penyakit itu tidak dirawat dan dikawal dengan berkesan. Apa yang akan berlaku ni? Kalau kita tak rawat dan kawal macam COVID-19 ni, apa yang akan berlaku? So ini adalah kesan-kesan yang boleh difikirkan. Okey? Okey, jadi jawapan ni ialah semakin ramai orang dalam komuniti itu akan terkena jangkitan penyakit ini sehingga menjadi satu wabak. Ini yang kita buat kepada langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan kita tentang COVID-19 ini untuk vaksinasi. InsyaAllah awak tunggulah masa beberapa lama lagi, insyaAllah ke depan awak pun akan disuntik juga untuk vaksin. Okey, kerana vaksinasi ini bukan kata perkara baru, perkara yang dah lama. Kita ambil vaksin dulu, ada vaksin influenza kita ada ambil. Jadi jangan risau. Okey, cuma buat masa sekarang ni masih lagi di tahap yang orang kata tidaklah 100% lagi untuk memfokuskan kepada golongan kanak-kanak. Okey, insya-Allah awak ke depan akan ada juga. Jangan risau Kalau terkena jangkitan COVID-19 tak ada masalah. Okey, mungkin ke depan semua orang akan kena COVID-19 macam mana kita kena sesama. Okey, tetapi gejalanya lebih ringan berbanding orang yang mempunyai penyakit yang lebih kronik. Itu sedikitlah untuk awak. Okey, alright. Okey, jom kita pergi kepada soalan berikutnya. Okey. Okey, soalan berikutnya. Sekejap saya ambil soalan yang terakhir terakhir pada pagi ini. Kita nak fokus. Okey, ini gambar roti, sekeping roti dan juga keju. Ini antara penghasilan oleh mikroorganisma. Okey, dapat je soalan ni terus terlintas di fikiran saya. Di fikiran awak juga akan terjadi sebegitu kalau awak berfikir begitu. Okey, daripada bakteria. Okey, daripada fungi. Roti ni akan ni terhasil. So bakteria dan fungi ni sangat banyaklah dalam kehidupan harian kita. Okey, nombor 4. Rajah 4+1 menunjukkan 2 jenis makanan iaitu U, cheese lah ataupun keju, V adalah roti. Okey, tak ada masalah, tak payah letakkan nama, saya je mengada-ngada sikit letak nama. Okey, tuliskan mikroorganisma yang digunakan untuk membuat makanan di atas. Okey, mikroorganisma U. Mikroorganisma U digunakan apa? Mereka gunakan apa? So saya dah bagi jawapan dah tadi. Secara tak langsung mikroorganisma adalah bakteria. Okey, manakala V ialah fungi. Saya harap awak pun sama macam saya lah. Okey, jom kita pergi kepada soalan B iaitu soalan kebat. Rajah 4+2 menunjukkan sejenis makanan yang dihasilkan menggunakan mikroorganisma. Yogurt. Pernah makan yogurt tak semua? Benar. Nah, alhamdulillah makan yogurt bagus untuk sistem penghadaman kita. Tetapi yogurt ni masam. Cuma dalam yogurt seperti biasa, ini dia kandungan GULA sangat banyak, sangat tinggi dalam yogurt. Bukan tak bagus, tapi biasalah pemain industri ni mereka akan letakkan gula supaya orang suka, padahal rasa sebenar yogurt ni masam. Kalau nak makan macam tu je memang orang tak nak makan, tapi diperbaharui, diberikan nafas baru, letak gula banyak-banyak. Benda apa letak gula banyak-banyak, semua orang suka. Okey, baik. Namakan mikroorganisma yang digunakan untuk menghasilkan makanan dalam rajah 4+2. Siapa tahu mikroorganisma apa?
Mikroorganisma apa anak-anak? Siapa tahu yang buat yogurt mikroorganisma apa? Isfani, mikroorganisma apa guna buat yogurt? Soalan secara rawak ni. Zaim tahu tak? Sofia tahu tak? Bakteria, bagus. Alhamdulillah, bakteria yang kita gunakan untuk membuat yogurt. Okey, jom kita pergi kepada soalan berikutnya, iaitu jawapan tadi ialah bakteria. So sekarang kita tengok pula soalan berikutnya yang memfokuskan kepada terangkan kebaikan mikroorganisma di dalam kehidupan seharian kita. Okey, mikroorganisma di dalam makanan ni, terangkan kebaikan dia. Apakah kebaikan mikroorganisma? Siapa dapat? Secara logik lah, kenapa baiknya mikroorganisma ni? Kalau kita tengok, awak minum air Vitagen tak? Awak minum air Solivite tak? Suka tak? Kalau awak tengok kanak-kanak umur 4, 5, 6 tahun, orang suruh minum satu botol tu kecil kan, dia minum 5 botol dia seorang pun boleh. Padahal satu tu pun dah cukup. Okey, jadi sebenarnya bagusnya apa? Apakah kebaikan mikroorganisma ni? Okey, ni jawapan dia. Sila stick on pada jawapan, boleh tulis jawapan yang akan saya sebutkan ini, okey. Mikroorganisma ini memecahkan karbohidrat. Okey, dia memecahkan karbohidrat. Okey, supaya mudah dicernakan. Karbohidrat itu kita dapat daripada mana? Daripada nasi, daripada roti, daripada gandum. Yang kita makan. Jadi dia memecahkan karbohidrat supaya mudah dicernakan. Mikroorganisma ini juga membantu mengelakkan cirit-birit. Okey, dua benda. Satu, mencernakan karbohidrat. Satu lagi ialah mengelakkan cirit-birit. Okey, dua benda. Okey, tadi yogurt kita guna sama macam dalam Solivite, sama juga dalam Vitagen, sama juga dalam minuman-minuman yang berunsurkan sedemikian iaitu kita gunakan lactobacillus. Okey, lactobacteria, lactobacillus. Kan, yang macam air Yakult tu dia guna Shirota. Sebenarnya sama je bakteria tu, tapi Shirota dia nak letak nama dia sebagai bakteria yang diberi nama sebagai Shirota. So itulah dia. Okey, antara yang perlu kita ambil, yang perlu kita tahu. Okey, dapat tak jawapan? Okey. Dapat. Okey, jelas Okey. Itu antara kupasan yang kita buat untuk pagi ni. Okey, saya ada background music kat luar tu. Wow, ada kat belakang. Okey. Faham atau tidak penerangan daripada saya? Faham. Okey, kalau tak faham, tak ada masalah. Okey, awak boleh DM tepi ataupun private message pada saya, boleh tanya balik tentang mikroorganisma ini. Tajuk di awal tahun 6 hari tu kita masuk, kita belajar tentang mikroorganisma. InsyaAllah minggu berikutnya kita akan masuk pula interaksi. Tahu tak interaksi tu apa? Ingat lagi tak interaksi? Tak apa. Itu cerita lain, cerita minggu hadapan. Okey. Apa yang saya harapkan untuk hari ini, tajuk mikroorganisma, kita pun dah orang kata mengupas, dan kita pun secara tak langsung kita belajar baliklah tajuk untuk walaupun kita dah habis tajuk. Okey. Jadi saya mengharapkan bahawa awak semua dapat apa yang telah kita pelajari. Ada soalan atau tidak? Tak ada. Okey, tak ada. Semua faham? Faham. Okay, tapi saya rasa ada yang tak faham lah. Tak faham sebab dia tak buka dia punya gambar kamera lah. Okay. Sebab tak buka kamera, macam mana saya nak tengok muka? Macam mana saya nak tahu awak faham? Ada orang yang faham muka berkerut. Ada orang faham sambil korek hidung. Ada orang sambil makan, dia faham. Okay, dalam kelas tak boleh makan tapi dia makan. Okay, baik. Tolong buka kamera semua. Okey, sebab saya nak ambil gambar. Okey, saya nak hantar untuk pengetahuan awak, kita hari ini telah diobserve secara tak langsung oleh Cikgu Hanafi. So tu yang saya nak ambil gambar awak ni. Okey, sekejap pula dah. Sekejap, mana gambar? Okey, Allahu Akbar. Okey, semua senyum. Okey, gambar. Siapa tak buka kamera, jawab nanti dengan Cikgu Hanafi. Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Okey, baik. Sebelum saya akhiri, insya-Allah
Okey, untuk pengetahuan awak boleh tengok dekat YouTube channel saya. Nak tengok balik bagaimana awak memahami tentang kemahiran proses sains. Okey, saya ada masukkan kat situ. Walaupun dalam video tu macam-macam lah cerita tentang kehidupan saya. Okey, so ada sikit lah ni. Jadi awak boleh tengok dalam tu untuk recall balik apa yang telah awak pelajari yang tak faham. Okey, contohnya kita ada mendefinisi secara operasi hari tu. So tengok balik dalam video-video yang saya kongsikan dalam YouTube channel saya iaitu Sir Mahizal Muhammad. Okey, boleh tengok kat situ, boleh like, boleh subscribe. Jangan lupa subscribe, boleh share dekat saudara mara yang duduk kat negeri lain. Okey, itu saja yang dapat membantu. Semoga kita beroleh, orang kata, pahala, rezeki, ilmu yang dikongsi bersama. Bukan kita je dapat, kita kongsi orang lain, kita dapat pahala. Okey, itulah tujuan YouTube channel itu dihasilkan. Okey, kalau awak belajar pendidikan jasmani tahun 6 pun ada di situ. Boleh tengok video-video yang saya kongsikan. Okey, untuk ilmu awak yang tak faham lagi tentang contohnya lari pecut. Lari pecut yang best ada besok video terbaru awak tengok, nantikan, boleh like. Bila awak subscribe awak akan dapat tahulah info yang terkini yang saya akan bila petik butang loceng dia akan naik pada YouTube awak. Okey, itu saja yang dapat saya kongsi bersama. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Okey. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir.